orang tu mati baik. Orang tu mati baik. Ini dia antaranya. Maka mati lasanak lagu ni dinamo kata mati adalah kebaikan, husnul khatimah. Yang keduanya iaitulah su'il khatimah, mati tengah jahat. Lagu mana mati jahat? Mati tak ada taubat, mati tengah dia buat maksiat. Tengah dia buat maksiat mati, tengah duk judi mati, tengah duk minum mati, lari daripada curi mati. Wala'iyazubillah. Ini takut. Mati lasanak lagu ni, ia manggil mati dengan tak molek. Nanti tak molek ni tak selamat dunia, tak selamatnya lepas pada mati akhirat. Kita nak mati kita mati dalam keadaan yang baik. Habis sabda Nabi SAW, aksiru min zikri hadimil ladzatil maut. Banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitulah mati. Banyak menyebut akan mati. Ditanyakan Rasulullah SAW, ada orang tanya Nabi, ayyul mu'minin akyasu? Qala aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas. Artinya yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar? Sahabat tanya Nabi, mana orang beriman hak molek sekali, hak mulia sekali, hak comel sekali? Maka bersabdanya Nabi, iaitu yang lebih banyak mereka itu menyebut mati. Banyak orang itu yang ingat kepada kematian. Dan yang lebih elok mereka itu, bila di hati diingat kepada mati, elok mereka itu bersedia, teriam, cedek, bekalai bagi barang yang kemudiannya. Buat bekalai. Mereka itu jua sekalian yang pintar, iaitulah yang cerdik di kalangan manusia, hak biasa beriman. Jadi hati dia ingat kepada mati dan dia suka buat amal ibadah. Apa dia buat ni? Dia cedek untuk nak makan lepas daripada dia mati, nak guna lepas pada mati. Maknanya kita kena faham lagu ni. Kita kena faham bahawasanya dalam kubur ada penama. Dalam kubur, dalam kubur ada benda molek, ada benda jahat. Hak jahat gapo dia? Ular, jeking, binatang yang takut, ular. Soalan muka nakir, rodel muka nakir, takut. Tanah dalam kubur jadi khospik, itu takut. Lari dan juga jauh daripada benda tu sana. Apa perbuatan yang menyebabkan sepik tanah kita? Perbuatan yang sebab kita soalan muka nakir tak lepas. Perbuatan yang menyebabkan dalam kubur kita penuh dengan ular. Jauh. Ada satu orang, saya pernah cerita dulu, iaitulah waktu dia mati, maka orang gali kubur. Bila gali kubur, temu dengan ular besar. Orang kamu gali lubang lain, nampak ular besar, belakang ular. Heran, bukan ular seekor duk bulat gitu dah. Makna penuh kubur tu belakang ular. Panjang mana tak tahu. Lek belakang ular tak penuh lagi, sekerak baru. Ular banyak tu, ni kubur. Allah. Gali pula yang ketiga, temu lagi. Temu tu saat ni tak ada nak gali hak lain, mayat mari dah. Bila mayat mari, nak buat masuk mayat tu, nak masuk kan ular. Akhir sekali orang cara mayat tu saat ni goyak kepada anak dia, kata, hai anak, mu paling kelik lah, mu paling kelik. Lepas tu mu tak sah paling tengok. Bila anak paling kelik, waktu nak buat turun mayat dalam kubur hak ular saat ni, api pula dah. Api dah lah dalam kubur, di mayat pun api juga. Pakai ambil mayat tahu lalu dah. Kamu. Akhir sekali orang nak tahu, dia ni gapo nama? Sebab waktu dia hidup, dia biasa pergi Mekah. Biasa pergi Mekah 4 kali pergi Mekah. Tapi kita tanya anak dia, hijrah dia gapo? Boleh jadi macam ni. Anak dia pernah cerita, katanya mok dia ni, mok tino.
Hak mati ni tin. Jadi mak dia ni waktu dia pergi Mekah 4 kali tu, dia tawaf Kaabah. Tapi dia tak nampak Kaabah. Kaabah dia tak nampak. Tuhan berlindung tak seri nampak. Lepas tu hijau ke apa? Hijau dia jadi payaban. Payaban duduk dalam bilik beranak, hongkok. Beranak ni hari-hari. Tiba-tiba dalam beranak tu saat ni ada satu tok bomo sihir. Rumah tu. Nah, mari temu dengan dia. Rumah tu je nak buat benda ni. Minta kepada dia, kalau ada budak mati kecil, aku nak budak tu. Nak beli? Dia payabang. Tiba-tiba dia duk buat orang beranak tu saat ni, ada satu kali budak mati kecil. Budak lu. Saya dapat angin budak. Maka orang tua tak say lah budak ni pakai bomo cara, payabang cara. Dia ambil budak tu, dia pergi jual kepada tok bomo hatu tu saat ni. Maka tok bomo ni wak saya sak dia panggil. Dah sihir. Ambil tu, kalau kita sini anak kerak lah panggil. Wak benar tu. Wak tujuan apa? Tujuan ada orang mari upah supaya mengenak orang tu seorang. Maka orang yang mengenak tu saat ni dengan budak anak kerak ni, maka mati. Siapa mati? Ni mati. Sakit-sakit siapa mati? Mati tu sudah jadi kih pun. Orang saat ni azabnya Tuhan tunjuk kepada orang hidup atas dunia, iaitulah kih dia ambil seorang budak menyebabkan orang saat ni buat sihir. Dia tak ada buat sihir, dia tak ada buat alih, tapi budak tu saat ni. Budak mati kecil. Allah wal-ayazubillah. Jangan sihir, jangan sama sekali. Dah banyak orang pakai tudung hidup masuk dalam wak lampu. Naron. Wak lampu. Banyak. Dia apa? Pakai tudung, pakai kain kelubung, dia masuk dalam ketik cari tokca. Dalam wak lampu ni ada cukup. Dia wak siap lah dah, patung. Wak rupa orang ada tangan kaki, ada hak luh, dosa, ada. Lepas tu dia tanya, nak berapa kau? 20,000 ambil ni, 20,000. 20,000 ni. 50,000. Hak ni sah. Lepas tu tokca tu munak ke sana. Nak pergi sakit nak malam. Boleh. Wak. Tokca nak tidur malam, ambil jarum, cak. Oh, ya buh nama tu sakit. Ni tengok. Siapa gitu lalu. Allah. Deki kepada orang. Dia nak jadi deki ni sama-sama. Kalau jual roti, sama jual roti. Orang ni jual roti, hak ni jual sika. Laku sika. Hak roti tak laku, tak deki. Muka dia jual muka lainnya. Nampak? Dia kena sama-sama. Kedai makan sama kedai makan. Kedai motor sama kedai motor. Jadi Allah, abak tu janganlah. Jangan. Dah dunia tak apa, sedap. Laku kita. Satu hari mati dalam keadaan jahat. Mati dalam keadaan yang takut sama sekali. Kubur jadi kena azab. Kita lian jauh daripada benar ni, dan kita memperbanyakkan benar hak jadi selamat dalam kubur. Hak Nabi royak pahala siapa dalam kubur, hak kita semua mudah buat kali sedekah. Sedekah apa? Sedekah jariah. Sedekah pasal bertali. Sedekah kepada masjid, kepada tadika, tempat mengaji agama. Ya Allah belaka tanah kubur. Allah lah, tak sesat sama sekali. Hari ni kita kena kaji, kata banyak mana yang aku duk cedek nak makan dalam kubur. Kalau sikit banyak. Bukan akhir mari tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Tak kena ngapa. Amalan kita jawab sendiri. Apa amalan kita? Zikir la ilaha illallah. Keyakinan kita dengan Allah Ta'ala setakat mana? Kita yakin Tuhan setara mana? Kita reda kepada Tuhan setara mana? Allah Ta'ala reda kita bila kita reda ke dia. Nampak? Apa reda ke dia? Hak Tuhan kita jom, kita reda, kita yomrap, kita terima belaka. Masa itulah Allah meredakan kamu.
Tu dia. Itulah bila kita fikir keadaan dalam kubur kita, buat persiapan. Di pada masa dengar orang cerita pada masa ni macam mana? Ada 3 kelakuan. Satu, duduk di bawah naungan arah. Pio ratik duduk bawah teduh. Orang hati duduk gantung dengan masjid. Lepas maya zuhur nak maya asar. Lepas asar nak maya ngorek. Bila dengar suara bel tak boleh duduk lah. Wah, marilah. Jadi duduk lagu ni semua. Ya duduk jauh. Tapi bila siapa masa mari masjid. Siapa masa mari masjid. Siapa masa mari masjid. Tikak dengan masjid. Ni salah satu orang yang boleh duduk di bawah naungan aras. Orang yang sedekah. Sedekah ni bukan sekadar dalam kubur saja. Di pada masa boleh pula dah amalan sedekah. Allah lebih. Ini di antaranya. Satu, boleh duduk bawah naungan arah. Yang kedua, kelakuan manusia atas kepala ni asap api neraka. Pio orang kafir. Orang tak beriman kepada Allah. Yang ketiganya, atas kepala tu adalah api neraka. Siapa dia? Munafikin. Orang munafik. Lek luar rupa Islam, dalam hati adalah kafir. Wal'iyazubillah. Itu di antara. Bila kita tahu kelakuan kita nak duduk di sana, persiapan, cedek, bekalan untuk kita guna sebelah lek sana. Piye nak timai amalan, Nabi biasa royak dalam satu hadis. Nabi kata kalimatani khafifatani sakilatani. Nabi kata ada 2 kalimah. Ada 2 kalimah mudahnya kita sebut, tapi beratnya pahala di sisi Allah Ta'ala di negeri akhirat esok. Sebut mudah. Waktu nak timai amalan dicontohkan 2 belah. Lek kiri jahat, lek kanan baik. Hak jahat kita ni tinggi sampai langit 7. Tengok suk mata mana banyak jahat. Tapi ambil 2 kelimah ni saja, mari letak lek kanan, berat lek kanan lagi. Bila berat lek kanan, hak lek atas lek jahat ni jadi terakak naik. Maka hak lek kanan ni gapo dia ni hak berat ni? 2 kelimah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kelimah ni banyakkan kita sebut. Sehari-hari we cukup 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Selamat kita waktu di sana. Akhirat esok kita nak gapo weh? Kita nak kepada syurga. Syurga ni ada tak serupa weh. Orang ni ada syurga, ada rumah suti. Orang ni syurga ada banyak utai rumah. Kita nak banyak ke sikit? Nak banyak. Nak banyak, dunia pun nak banyak. Mau sewa 10 hotel tak cukup lagi. Nak lagi. Apa-apa mati di atas mau sewa. Nampak tak? Akhirat begitulah, kita nak kepada banyak. Nak rumah banyak dalam syurga, buat sejid banyak atas dunia. Satu masjid Satu masjid ke mana? Sejid suti kita seorang. Tak boleh nak buat. Orang buat sejid, duit kita duduk dalam tu. Awak sejid suti, tak kira besar, tak kira kecil. Satu rumah dalam syurga. Dalam syurga kita nak juga pokok kayu sedap. Duduk dalam syurga ada pokok kayu banyak ni. Maka nak banyakkan pokok kayu, tasbihnya di atas dunia. Ini dia panggil bekal. Sebab tu bila ingat kepada mati, ya ingat benar ni. Ingat dalam kubur, ingat di pada masa, ingat di negeri akhirat. Mari nak buat untuk kita nak guna di sana. Nabi suruh kita banyakkan ingat. Sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa al-mila lima ba'dal maut. Bermula mereka yang berakal, mereka yang menghisap ia akan dirinya, dan beramal ia kerana barang kemudian daripada mati. Orang yang berakal, orang cidik, orang bijak sungguh, hak Nabi sebut, orang duduk kira diri dia. Aku ni kurang lagi lah semaya tahajud. Duduk kira. Wasa tak cukup. Mudah-mudah kita kira. Hari ni kalau Tuhan kita mati esok, kita yakin ke tak kata amalan hak aku ada hari ni selamat dah aku? Yakin ke tak? Tak yakin lagi. Maknanya kita tak sel lagi kepada mati. Sebab tak cukup lagi kita katanya amalan aku tak ada lagi.
Begitulah bila mari ada perasaan macam ni, kita memperbanyak. Kenapa memperbanyakkan? Kerana mati ya khorkat dengan kita. Bila kau jauh dengan amalan, mati khorkat, susah kita lepas pada mati. Oleh tu wirti katanya mati kita khorkat dah. Bila mati khorkat, lalu itulah kita memperbanyakkanlah di hari ni. Nabi kata lagi, kafa bil maut wa'izan, memada dengan mati itu memberi pengajaran. Seorang mati cukup dah bagi, dia panggil kokit bagi kita. Ada seorang mati, kita pergi cara cukup. Ambil daripada masa dia sakit, dia mati, sampai mani mayat kapal, mayat-mayat di masjid, hatta pergi kubur, kamu cukup. Kita pergi satu mayat ni, pergi cukup habis. Padahal dah untuk kita nak jadi pengajaran. Mana? Fikir. Orang ni mati, baik mana dia mati? 40 orang duk baca Yasin. 3 orang kepala, kaki kiri kanan di hujung telinga duk ajar mengucap la ilaha illallah. Kita tengok mayat seorang yang sakit nak mati tu, dia sebut ke tak boleh sebut? Sebut tapi gak pajak. Tu kelakuan orang dekat nak mati tu boleh kita mikir lagu tu. Kalau orang ni mati dalam keadaan ngangu, mata tak boleh katuk, mayat dia tak boleh nak belipak dan sebagainya. Fikir apa demon ni duk terlekat po dengan orang lagi ni, duk ada hotel ke ada gapo dengan orang lagi. Lepas pada mati, orang pakat mari ziarah, tak boleh buat gapo dah. Kalau orang ni orang kaya, tengok setelah lagi dia boleh bawa gapo masuk dalam kubur. Mani mayat, tengok orang mani mayat dia, dia tak boleh buat gapo dah. Lepas tu kapal, orang ni kaya, apa tak ambil kain kau mahal? Tak boleh. Hak 3 lapis tu, hak murah tu, dia nak ambil mahal, aku nak pakai toto, tak boleh. Tak boleh. Kain kapal 2 tu. Lah, ya tu orang susah mati, kain ni juga. Hak ni kaya mati, supo ya kain. Apa? Beza mana? Fikir. Hatta mayat di masjid penuh orang pakat mari semayat. Hatta mayat kubur, tengok dalam lubang liar kubur, luah mana. Pas kita, aku pun nak duduk sini juga. Sebab itulah bila kepal tanah kubur ke orang wi tanah toko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apanya ayat ni kata, mari daripada tanah, duduk atas tanah, kena kelik masuk dalam tanah pula. Kita betul. Mana aku pun kena duduk sini juga. Lepas tu kamu, borang kamu sudah tu dah habis pakat ingat belakang. Lah, ya ni ada bini janguk, bini tak ada tunggu, takut mayat. Lari kelik. Kereta Ford Ranger 4 utir, kelik berat kereta Ford. Pergi atas mayat serta je. Lah, ya ni ada kereta Meko kan? Meko tak ada pergi kubur dek. Tak pergi. Meko tak pergi langsung. Kelik habis. Anak ramah pun kelik, natu kelik, semua kelik. Tinggal duk sorang. Lepas tu ada wakaf buruk-buruk. Tu kalau upah orang tunggu kubur ada juga orang. Kalau tak upah pakai tak ada saya kabak. Tu fikir. Tak ada orang. Pada pun ngaya weh. Payah kena temu dengan pihak tu. Maknanya dalam orang mati seorang cukup bagi kita berfikir supaya kita ingat kepada kematian. Habis. Kamar yang kata, dan ketahui olehmu bahwasanya mati itu hara-hara yang sangat besar. Wallahu a'lam. Kita baca soalan hak ni masalah sunat muakkadah dan sunat orang panjang ni. Nanti kita baca semulalah. Bagi sunat sunat muakkadah ghairu muakkad. Soalan satunya, kalau terimeh tak sujud sawi, adakah makmum boleh sujud sawi? Bapanya boleh kerana sujud sawi ni ditinggal satu perkara yang menyebabkan sunat sujud sawi. Gapo perkara tu? Contohnya tahiyyat awal atau kunut, baca kunut subuh. Maya subuh kemudian kunut baca, tak baca, imam tak baca, kita makmum pun tidak, turun sujud.
antara duduk at-tahiyat. Duduk at-tahiyat kita pun cedek, kita makmum ni sedia dah nanti nak sujud sawinya. Dah. Tiba-tiba imam terlupa pula. Dia ingat nama tak tahulah. Terlupa pui. Kunut pun dak, sujud sawi pun dak. Kita hok ingat jadi makmum. Dah itu ke? Jadi makmum. Imam wi salah dah. Soalnya kita nak sujud sawi tu boleh ke tak? Boleh. Boleh kita nak sujud sawi. Sebab kita sujud lepas pada imam wi salam dah. Imam wi salam cukup dah, kita sunat sujud sawi. Boleh? Tak ada masalah. Kalau kita tak sujud, tak ada pun juga. Dah ada. Kerana sujud sawi adalah sunat. Sunat ganti daripada terlupa hak sana. Terlupa apa? Terlupa baca kunut. Terlupa hak tu sunat sujud sawi. Maka kita sunat sujud sawi. Dah. Habis. Wallahu a'lam. Jadi minggu depan ni kita cuti dalam 2 minggu dah. Sebab nak pergi umrah. Nak pergi umrah, nak pergi Turki tu. Lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu. InsyaAllah lepas tu kita mari, kita kelih, kita buat Isra' wal Mi'raj akhir bulan Rajab. Nak pergi umrah pada hari Rabu ni. Tapi nak masuk Turki dulu, atau Mekah dan juga Madinah. Pada tahun ni tu kita ada umrah mukarrar, lepas tu bulan Mesa lepas raya ni, lepas tu lepas bulan Tu'lah. Bulan Tu'lah 3 umrah, lepas tu haji. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh pergi Mekah belakang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarrab zakat. Allahumma adina bihudaka waj'alna mimman yasharu fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.